Ini yang dihormati Ahli Harun Yusuf, Pengurusi Masjid Ahmad Kampung Rendang, dan kita dengan leader yang masjid Datuk Ajira, seluruh ahli jawatan kuasa masjid Ahli Ahmad Ibrahim, Kampung Rendang, kaki tangan Pusat Khidmat dan Air Rendang, Ketua dan Sah Pimpinan Muslimat Nur Rendang, dan Sah Persatuan Pimpinan Muslimat Kampung Rendang, serta seluruh hadirat yang hadir pada hari ini. Alhamdulillah. Jadi tanpa membuang masa, saya ini menjemput pegawai ataupun pembantu takbir Badan Kewangan Air Rendang, iaitu Haji Aminah Muhammad, untuk memberi ucapan aluran. Tapi saya akan duduk. Rumput bukan sebarang rumput tumbuh di halaman. Rumput bukan sebarang tumbuh, rumput untuk ucapan aluran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang berbahagia lagi kasihi Ustazah Asma Binti Harun merupakan pendakwah bebas selaku penceramah konferensi pada hari ini. Yang dihormati Ustaz Muhammad Nazmuddin Pirani merupakan penyedia air Dom Rendang. Yang dihormati pengurusi masjid serta seluruh ahli jawatankuasa Masjid Haji Ahmad Ibrahim Kampung Rendang. Semua kaki-kaki Dom dan air. InsyaAllah, tunggu ya, sebentar nanti kita akan mulakan majlis kita. Semua penggerak muslimat di Kampung Rendang, apa khabar semua? dan hadirat yang dikasihi sekalian. Terima kasih kepada Puan Pengurusi Majlis yang Boleh dengar suara saya? yang memberi ruang kepada saya untuk ucapan aluan pada pagi ini. Alhamdulillah, kerana pada pagi yang berbahagia ini kita dapat berkumpul dalam satu program di mana Allah memberi ruang kepada kita untuk Alhamdulillah. Rindu sahabat-sahabat. ataupun halaqah ilmu pada pagi ini. Maka pada hari ini kita mengadakan satu program yang dinamakan Ceramah Ambal Ramadan, yang mana kita tahu bahawa Ramadan insya-Allah akan muncul. Salam semua. Semakin terhidup dan kita untuk sama-sama. Anda hadir daripada mana? Ibadah Sahabat-sahabat menonton live ni daripada mana ya? dengan kita dapat memperbaiki lagi Ramadan pada tahun ini lebih baik daripada Ramadan yang pada tahun lepas, insya-Allah. Saya mewakili pihak penganjur mengucapkan Saya di Marang, Kano. kepada Ustazah Asma Harun serta tim di atas kesudian memenuhi jemputan ceramah pada hari ini. Semoga sedikit sebanyak perkongsian ilmu yang Ustazah sampaikan kepada kita pada pagi ini dapat membimbing dan memberi manfaat untuk kita semua, insya-Allah. Maka pada hari ini ceramah akan Ramadan
Saya di Marang Terengganu. Anda ini Ramadan terakhir. InsyaAllah kita mengharapkan kita dipanjangkan umurlah. Bukan ini Ramadan terakhir untuk kita. Dan kita dipanjangkan umur. Kita tak tahu ajal bila, maka kita harap kita sempat berada dalam Ramadan yang mulia insyaAllah. Maka insyaAllah daripada ceramah ini nanti kita dapat mengutip mutiara-mutiara ilmu sebagai membimbing kita dalam menjalani ibadah puasa ini dengan lebih baik dan sempurna. Kerana puasa itu sendiri adalah untuk mendidik kita menjadi hamba Allah yang bertakwa, yang disebut la'allakum tattaqun. Maka pada kali ini kita beri peluang kepada muslimah untuk sama-sama memberi dukungan supaya kita mendapat mengambil manfaat daripada ceramah yang ustazah akan sampaikan sebentar nanti insyaAllah. Seterusnya saya mengucapkan ribuan terima kasih sekali lagi kepada semua pengurusi dan juga ahli jawatan kuasa masjid yang menyediakan tempat yang baik pada hari ini, kepada semua ahli jawatan kuasa penganjur program dan kepada semua muslimat yang memberi kerjasama, yang terlibat secara langsung ataupun tidak langsung dalam menjayakan program pada pagi ini. Semoga segala usaha dan titik penuh kita pada hari ini, langkah kita menuju ke majlis ilmu pada pagi ini dicatat oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai amal-amal yang akan kita bawa apabila kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya selaku wakil penganjur program memohon kemaafan daripada semua sekiranya ada kekurangan dan kelemahan daripada kami. Jadi sekadar itulah sebagai ucapan aluan pada pagi ini. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan kita berjaga pada adinda saja. Hajar Allah Muhammad yang telah berkhusus sebagai ucapan Allah. Alhamdulillah saya ni berdebar juga ni bersama-sama dengan ialah orang yang hebat. Orang yang hebat. Ustazah Asma binti Harun. Nama lengkapnya UAH. Saya selaku diberi amanah pengurusi pada pagi ini pengaja URN. Nak depan juga. Boleh. Okey. Sebagaimana kita tahu, Ustazah ni adalah seorang yang kita tahu berceramah yang dua hari ini dia bagi menjalankan Terengganu kita. Hari ini kita ceramah katanya andai jadi Ramadan terakhir. Maknanya soalan. Jadi untuk pembahasan selanjutnya kita akan dengar daripada Ustazah. InsyaAllah. Sebelum saya menyerahkan mic ataupun berkata tugas amanah kepada Ustazah pada pagi ini, suka saya baca sedikit video dan semak tahu. Tak payah. Tak payah baca tak apa. Tak ya. Saya nak mula dengan bacaan doa. Saya nak baca doa. Okey, Ustazah kata request untuk tidak dibaca dah. Tapi ada orang tanya apa yang berusaha dan juga daripada asal mana dan apa video sebelum menjadi pendakwah. Okey, kalau begitu saya simpulah dengan penuh hati sebab sama tidak sama kita insya-Allah. Tapi dalam masa berkait. Orang yang manis dan berupawan atas berpegang kepala. Persilakan Ustazah bagi ucapan tak banyak sedikit pun boleh kita bawa pulang insya-Allah. Tafadhol masyaallah. Makan nasi dengan biji selasih. Terima kasih. Pagi-pagi makan roti bakar. Apa khabar?
Tengah hari makan nasi ikan singgang, cicah budu, I love you. Suka je dah jawab. Malam-malam nak tidur cari kutu, I love you too. Ke dah cari kutu dah lah ni? Ada obat kutu dah. Zaman kecil-kecil dulu cari kutu kat saya. Subhanallah. Okey, insya-Allah kita akan mulakan. Sebelum kita bacakan doa, auzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan zoom besar sangat. Betulkan balik. Bukan. Saya rasa zoom lagi tau. Saya tak nak zoom. Besar sangat muka saya. Okay. Subhanallah. Terima kasih terlebih dahulu kepada pihak Masjid Haji Ahmad Ibrahim Kampung Rurendang, Marang, Terengganu. Seterusnya terima kasih kepada Al-Fadilah Ustazah Rohani binti muda. Semangat Ustazah. Rasa kalau saya ngantuk, saya tidur, Ustazah boleh sambung dah. Seterusnya kepada Ustazah Nuraidah binti Sulaiman. Ustazah Nuraidah yang ucapan tadi kan? Bukan? Oh, okey. Dah mari lagi. Dan kepada Tuan Puan Seri Hajah Zainab, wallah alam, mungkin tak ada juga. Okey, saya sebut je nama yang ada ditulis di sini. Kemudian ada Puan Hajah Nur Aminah Muhammad, Pembantu Takbir dan Kewangan IMIT Rurendang. Yang dihormati Ustaz Muhammad Najmuddin Birani, Penyelia IMIT Dun Rurendang. Pengerusi dan seluruh ahli Jantung Kasar Masjid Haji Ahmad Ibrahim daripada semua pihak. Kan pengerusi, Bilal, AJK semua ni yang jadi sebalik tabik, yang menjayakan majlis ilmu kita pada pagi ni. Kaki tangan Pusat Khidmat dan IMIT Dun Rurendang. Adik saya pun ni, Ustaz Abdul Hadi pun IMIT juga ni. Ketua dan Saf Kepimpinan Muslimat Dun Rurendang. Seterusnya Saf Penggerak Muslimat Kampung Dun Rurendang. Di mana Rurendang ni? Di Marang, Terengganu, Malaysia. Serta seluruh yang hadir daripada dekat dan jauh, para muslimat yang solehah, perhiasan dunia terindah, bakal bidadari di jannah. Amin ya rabbal alamin. Masya-Allah. Tuan-tuan, puan-puan dimati Allah sekalian, insya-Allah kita akan mulakan dengan bacaan doa. Kita akan mulakan dengan baca doa, tapi sebelum itu saya ni sebenarnya baru sapa je kat airport tadi. Daripada airport teruslah mari sini. Semalam tengah hari pukul 3 sampai dalam pukul 4.30 ada ceramah dekat mana tu ah? Area mana rasanya? Masjid Bangku Donas. Masjid tu mana tau? Lepas tu ya mana, lepas tu terus saya bergeraklah ke airport. Lepas tu delay sejam sampai saya sepatutnya sampai di satu lokasi ceramah di KN pukul 9 sepatutnya. Tapi sebab delay gitu gini, macam-macam juga ujian yang datang, sampai kat tempat program pukul 10. Tapi audien tunggu pukul 10 mula, habis dalam pukul 12. Gitu gini habis pukul 1, tengok-tengok sampai dekat penginapan pukul 2. Sampai dekat penginapan gitu gini tidur pukul 3. Pukul 5 bangun dah sebab kena mari dekat airport. Jadi lebih kurang 2 jam lebih je tidur malam tadi. Dengan maring ada 4 program. Pagi 2, tengah hari malam jadi kalau ikutkan tu macam lembek dengan cepu duk cukup tidur. Jadi kita ada banyak penceramah ni. Kalau saya nera tengah ceramah tu, Ustazah standby dah, sambung terus ceramah. Ni saya tidur kejap. Tapi suami saya tahu, kalau dapat mic tu, dah tidur pun tak apa. InsyaAllah, insyaAllah. Hanya doa dan permintaan, permohonan kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah beri kuat, Allah beri sihat. Saya percaya sebab banyak doa orang ramai. Saya mendoakan tuan-puan sekalian sebab itu pesan seorang guru, Habib Ali Zainal Abidin. Dia kata, Ustazah kena sentiasa mendoakan. Walaupun saya tak pernah sebut follower,
malu nak sebut follower ni macam. Saya sebut sahabat-sahabat. Sahabat seperjuangan di jalan dakwah. Terutama di kalangan muslimat. Yang mendoakan. Wallahu a'lam, mungkin sekali-sekala muslimat ada doa saya syukur sangat. Kadang tu doa kot telefon kan. Moga Ustazah sihat, moga Ustazah kuat. Habib Ali Zainal Abidin ni pernah berjumpa sebab satu program. Ustazah kena banyak mendoakan follower sebab mereka itulah yang menjadi asbab Ustazah kuat, Ustazah diberi pertolongan oleh Allah, dipelihara sebab mereka banyak mendoakan Ustazah. Dia pesan macam tu, saya kata betul lah. Jadi setiap kali lepas solat, selain pada kita doakan untuk diri, keluarga dan sebagainya, doa secara umum, ya Allah buat sahabat-sahabatku di alam maya, buat sahabat-sahabatku ya Allah di mana sahaja ya Allah, yang pernah jumpa atau tidak ya Allah. Maka ya Allah bantulah, berilah kami kekuatan untuk istiqamah. Doalah apa saja. Dan seramai mungkin kita doakan, doa tu akan kembali semula kepada kita. Itu kan hadis Nabi yang sahih. Barang siapa yang mendoakan saudaranya dalam sembunyi, maka ada malaikat di kepalanya berkata, amin, amin, amin. Malaikat aminkan doa kita yang kita doakan untuk saudara kita sembunyi. Lalu malaikat pun berkata lagi, bagi kamu apa yang kamu doakan. Sebab itu kalau kita nak doa yang mustajab, Nabi sebut, saya tertinggal tu, Nabi sebut, sesungguhnya barang siapa yang mendoakan saudaranya secara sembunyi, doa itu ada doa yang mustajab. Ada malaikat di kepalanya menyebut amin bagi kamu apa yang kamu doakan. Kalau kita nak anak kita cerdik, bijak, soleh, solehah, berjaya dalam pesa, banyakkan juga doa anak-anak jiran, anak-anak adik-beradik. Jangan pernah takutlah. Kan doakan anak jiran pula berjaya, anak kita dah apa berjaya. Jadi fokus anak kita je lah. Kita doakan semua, belum tentu anak kita nampak kurang berjaya hari ni tak berjaya akan datang. Belum tentu nampak cemerlang cerdik hari ni akan datang berjaya. Sebenarnya tidak ada satu pun benda yang pasti. Tapi yang pasti orang yang berdoa sentiasa diberikan perhatian oleh Allah. Orang yang berdoa mesti ada tempat pada pandangan Allah. Sebab doa kita tu kita mohon kepada Allah. Kalau kita duk minta dengan suami, pandangan suami. Itu pun kadang ya bosan juga asyik minta. Gelang lah, cicing lah, contohlah. Macam tak ada orang ni. Macam tak jadi je buat lawak ni kan. Sendu lawak sendu rupanya kalau bukan buat lawak lagi menghiburkan ya. Masya Allah, Allah Akbar. Okey. Jadinya kita nak baca doa ni. Boleh ke boleh? Dalam majlis ni setakat ni berapa ceramah ni ceramah yang ke-6 ke ke-7 Jelajah Terengganu. Saya tak mula lagi dengan mana-mana majlis bacaan doa. Tapi pagi ni rasa sayu. Masjid ni masjid lama kan? Berapa tahun dah masjid ni? 40 tahun? 50 tahun? Lebih? Oh, kurang sikit. Dok lah, bukan saya nak kata nampak buruk dok. Tapi ni masjid lama ni. Ke dok? Dok pun tahu saudara je mari masjid. Tapi kita nampak pesen tu pesen lama, betul tak? Tengok kipas besar tu. Siapa ada rumah yang kipas besar gini? Kipas ni mahal ni. Saya rasa dah 20,000 tak kurang. Mahal ni. Maksudnya Masya Allah pemurah ni. Ramai orang sedekah infak untuk masjid ni. Bila kita mari masjid lama-lama, perasaan tu barakah masjid lama ni lain dengan masjid baru. Membawa maksud bila lama masjid tu, ramainya orang-orang soleh, alim ulama boleh jadi wali Allah, pernah singgah semayang. Dan banyaknya jemaah yang telah didirikan. Dari segi jumlah, dari segi kualiti dengan kuantiti. Sebab tu kadang kita pergi surau lama, masjid-masjid lama yang masih imarah, dia punya suasana, aura, perasaan tu berbeza. Niat orang yang membina di awal dulu, niat yang suci, bersih. Masjid-masjid di akhir zaman kadang-kadang diuji
suci niat. Bila masjid indah, cantik, untuk bermegah-megah dan sebagainya. Itu memang hadis Nabi, tak nafi benda tu akan berlaku. Yang mana Nabi bersabda, di akhir zaman manusia berlumba-lumba mendirikan masjid untuk bermegah-megah. Dan benar-benar berlaku. Masjid juta-juta, belas juta, puluh juta ada kat Malaysia ni. Jemaah sebaris. Nak boleh sebaris pada hujung ke hujung pun tak boleh. Sebab itu kita boleh tengok apabila niat awal dan yang imarahkan, yang mendoakan, imarah masjid tu luar biasa. Wallahu alam, saya rasa ini salah satu masjid yang imarahnya sangat hebat. Maksudnya kalau solat subuh tu insya-Allah ramai dah solat subuh sini. Duk tahu. Ustazah kita solat subuh rumah. Okey, kita baca doa ya, muslimin muslimat. Kita mula dulu dengan bacaan Al-Fatihah dan saya nak bacaan ini dibaca semua. Semua baca dengan suara yang jelas, dikeluarkan suara tu. Okey. Iza hadratin nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa li abaina wa li ummahatina wa li masyayikhina wa lil ulama wa lil umara ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات ولأولادنا يا الله. Ya Allah, bacaan Al-Fatihah ini ya Allah buat junjungan agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda serta para sahabat. Buat para alim ulama, guru-guru kami ya Allah. Buat ibu bapa kami ya Allah. Buat pasangan kami dan anak-anak zuriat keturunan kami. Dan buat para alim ulama dan para pemimpin-pemimpin yang beriman yang soleh. Dan buat sekalian umat Islam yang hidup ataupun yang mati ya Allah. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Apa tu? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey. Itu simpan Ustazah. Okey, mungkin ada seseorang yang boleh uruskan. Okey. Saya bukan tak rugi deh. Maksudnya saya bukan tak bantu sebab kan nanti jadi panjang cerita. Jadi mungkin boleh bawa ke tempat yang lebih sesuai. Ada bilik belakang tu, bilik imam ke kat sana saya nampak ada bilik. Boleh cuba bawa. Kita doakan Allahumma yashfiki shifaan ajilan, moga Allah berikan kesembuhan, Allah berikan kekuatan, keteguhan. Kalau sini takut bunyi juga. Mungkin belakang sana ada tak? Tadi tu saya rasa ada bilik sana, Tuan Haji. Saya lalu tadi ada bilik yang hidang makanan tu. Mungkin situ lagi selesa kot. Bilik belakang yang hidang makanan tu.
Ha? Ya, ya. Tak apa dik, insyaAllah nanti dah stabil. Nanti boleh masuk balik insyaAllah. Okey. Oh, dah apa, dah apa. Dah apa, macam-macam cerita dah apa. Subhanallah. Sambil tu sementara diuruskan tu kita zikir sikit dah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. 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 Subhanallah. Mungkin ada yang tertanya-tanya sahabat di FB apa yang berlaku Ustazah. Ada sahabat kita, ahli jemaah kita yang hadir ni, mungkin ada sedikit ada gangguan, begitulah kita sebutkan. Jadi keadaannya kurang stabil dan tidak dapat mengawal dirinya, maksudnya dirinya di luar kawalan dirinya. Jadi insya-Allah yang berada dekat tu okey stabil lah. Okey. Hilang dah debar, hilang dah keju, hilang dah debar dah. Jadi ada lagi ruang kosong dalam ni, nampak kat luar tu ada lagi kosong dalam ni, saya tengok kan. Kalau boleh rapat-rapat, siang kau orang luar tak boleh masuk. Okey, kita baca doa ya. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Ya Allah, kami mohon perlindungan daripada syaitan yang direjam. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji dengan nama-Mu ya Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasihani. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala pujian bagi-Mu ya Allah, Tuhan yang mentadbir sekalian alam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Selawat dan salam buat junjungan agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ke atas ahli keluarga baginda, para sahabat, ahli keluarga baginda dan para sahabat sekaliannya ya Allah. Allahumma inna duha'a duha'uka. Ya Allah, sesungguhnya duha ini adalah duhamu ya Allah. Wal baha'a baha'uka, keagungan itu adalah keagunganmu. Wal quwwata quwwatuka, segala kekuatan itu adalah kekuatanmu. Wal qudrata qudratuka, segala kudrat itu adalah kudratmu. Wal ismata ismatuka, segala kesucian itu adalah kesucianmu ya Allah. Allahumma in kana rizqina fis sama' fa anzilhu. Ya Allah, sekiranya rizki kami di langit maka turunkanlah. Wa in kana fil ardi fa akhriju. Sekiranya rizki itu di dalam perut bumi maka keluarkanlah. Wa in kana haraman fa tahhiru. Sekiranya rizki itu haram atau kotor maka sucikanlah untuk kami. Wa in kana ba'idan fa qaribu. Sekiranya rizki itu jauh maka dekatkanlah. Wa in kana mu'asaran fayassirhu. Sekiranya rizki itu sukar ataupun susah sempit maka mudahkan, lapangkanlah ya Allah untuk kami ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Fatah, ya Alim. Kami mohon kepadamu ya Allah, rizkikanlah kami ya Allah menjadi hamba-Mu yang saleh. Rizkikanlah kami menjadi isteri yang salehah, menjadi ibu yang misali ya Allah, menjadi anak yang salehah dan saleh buat ibu bapa kami, menjadi saudara yang baik buat saudara kami ya Allah. Ya Allah, rizkikanlah kami ya Allah rizki kematian yang baik, rizki kematian yang indah, rizki kematian husnul khatimah. Rizkikanlah kami ya Allah mati dalam keadaan mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, sebagaimana hadis Nabi-Mu, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang akhir kalimahnya la ilaha illallah maka pasti akan masuk syurga.
Maka rizkikanlah kami ya Allah saat akhir nafas kami dapat mengucap kalimah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, rizkikanlah kami ya Allah kehidupan yang baik, kehidupan dalam redha-Mu, dalam jagaan-Mu, dalam perhatian-Mu, dalam pertolongan-Mu ya Allah. Ya Allah, rizkikanlah kami ya Allah menjadi hamba-Mu yang sentiasa taat kepadamu dan meninggalkan laranganmu. Rizkikanlah kami di kalangan hamba-hamba-Mu yang saleh. Allahumma ja'alna minas sabirin, minas salihin, minas siddiqin, minal mukhlisin. Ya Allah, golongkanlah kami di kalangan orang yang sabar, orang-orang yang benar, orang-orang yang saleh ya Allah. Ya Allah, Allahumma ja'alna minal mustaghfirin, minat tawabin, minal mutatahhirin. Ya Allah, golongkanlah kami di kalangan orang-orang yang sentiasa menyucikan diri, yang selalu bertaubat dan istighfar dengan sebenar-benarnya ya Allah. Allahumma ja'alna min ahli jannatil firdaus bighairi hisab wa ghairi azab. Ya Allah, sesungguhnya kami tidak layak ya Allah. Dosa kami terlalu banyak, amalan kami terlalu sedikit ya Allah. Hati kami penuh dengan rasa cinta pada dunia-Mu ya Allah. Walau dalam keadaan kami sedang bersujud dalam solat, tapi kami masih lagi bersujud dan menyembah dunia ini ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Allah, ya Allah. Segala anggota badan kami ini penuh dengan dosa ya Allah. Dosa mata pergi ke hati ya Allah. Dosa telinga menuju ke hati ya Allah. Dosa tangan kami, dosa lidah kami, dosa seluruh anggota badan kami. Kami terlalu banyak dosa ya Allah. Dosa dengan suami kami ya Allah. Kami kadang-kadang menyakiti hati suami kami dengan lidah dan perbuatan kami ya Allah. Ya Allah, kami banyak menyakiti anak-anak kami ya Allah. Anak yang kami besarkan dengan kasih sayang sampai masa kami meminta lebih daripada keperluan. Kami kadang mengungkit-ungkit pengorbanan ya Allah. Kadang ya Allah kami meminta lebih daripada kemampuan anak-anak kami ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Allah. Kami banyak buat salah dengan anak-anak kami ya Allah. Kami tidak didik anak-anak kami dengan sepatutnya ya Allah. Kami tidak sabar dengan sepatutnya dan kami kurang berdoa untuk anak-anak kami ya Allah. Ya Allah, ampunkan kami ya Allah, dosa kami terlalu banyak sebagai seorang ibu ya Allah. Ya Allah, tangan kecil inilah yang mengusap-ngusap sayang pada anak, tapi tangan kami ini jugalah yang menyakiti tubuh badan anak kami. Lidah ini dulu memuji-muji anak ketika dia masih bayi, namun semakin besar kami kadang menghiris hati anak-anak kami dengan lidah kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami banyak dosa sebagai seorang anak terhadap ibu bapa ya Allah. Kadang-kadang kami malas nak melayan perbualan ibu bapa kami. Mereka dah tua ya Allah, mereka ulang perkara yang sama. Sedangkan ketika kami kecil, kami pun ulang ayat-ayat yang sama ya Allah. Tapi ibu bapa kami layan kami ya Allah. Ya Allah, kadang-kadang ya Allah, kami rasa jemu, kami rasa boring ya Allah bila dengan orang tua ya Allah. Kami lebih suka menghabiskan masa dengan telefon, dengan kawan-kawan, kerana itu lebih enjoy ya Allah, lebih seronok ya Allah. Lebih seronok makan dengan kawan-kawan berbanding dengan orang tua ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kadang-kadang orang tua ya Allah jalannya lambat, jalannya terhad. Kadang-kadang hati kami ya Allah diuji dengan perasaan rasa tersekat, rasa susah ya Allah. Sedangkan masa kami kecil ya Allah, ibu bapa kami lah yang menuntun kami daripada tak pandai berjalan. Mereka sabar perlahankan perjalanan mereka untuk memimpin kami sampai kami pandai berjalan hingga pandai berlari. Dan akhirnya kami jauh meninggalkan ibu bapa kami ya Allah. Ya Allah, kadang-kadang kami malas nak melayan perbualan dengan ibu bapa kami, sedangkan mereka sangat merindukan kami. Saat kami kecil, ibu bapa kami lah yang ajarkan kami satu patah demi satu patah, sehingga kami lancar bercakap ya Allah. Namun bila kami sudah lancar ya Allah, kami kurang berbual dengan mereka ya Allah. Ya Allah, sebagaimana hadis Nabi-Mu yang mana Nabi bersabda, celakalah, malanglah orang yang saat ibu bapanya masih ada tapi dia tidak berbakti dan dia menyakiti. Bahkan disebut dalam hadis Nabi-Mu, maka dicampakkan ke dalam neraka ya Allah. Ya Allah, ibu bapa kami telah mati, telah pergi ya Allah.
Bagaimana kami nak menembus dosa-dosa kami, ya Allah? Kasihanilah kami, ya Allah. Kami akan terus berbakti buat ibu bapa kami walaupun mereka sudah tidak ada. Ya Allah, rizkikanlah pertemuan dan penyatuan kembali kami dengan ibu bapa kami di syurga-Mu, ya Allah. Kami rindu untuk melihat wajah ibu bapa kami. Kami rindu untuk menyalam tangan mereka. Kami rindu untuk peluk dan melihat senyuman mereka, ya Allah. Rizkikanlah kami berkumpul kembali di syurga-Mu, ya Allah. Ya Allah, rizkikanlah, ya Allah, buat ibu bapa kami di alam barzah, di taman syurga-Mu, ya Allah. Dan buat seluruh ahli keluarga kami, mereka yang kami sayang, yang kami kenal, yang kami cinta, yang telah pergi dahulu. Ya Allah, kami mohon kepada-Mu, rizkikanlah kami bertemu dengan Nabi kami, ya Allah. Ya Allah, kami umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami terpisah dengan jarak dan waktu yang begitu jauh. Kami tidak pernah melihat wajah Nabi kami. Ya Allah, rizkikan kami, ya Allah, untuk dapat melihat wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk mendengar suara baginda, ya Allah. Untuk berada dalam satu majlis dengan Nabi kami, ya Allah. Ya Allah, kami tahu kami bukan umat yang baik. Kami tidak sambung perjuangan Nabi kami. Tidak ada seorang pun yang kenal Islam melalui kami. Kami ada jiran, kami ada kawan yang bukan Islam, tapi kami tak mampu nak menyampaikan agama yang indah ini. Kami sangat lemah menyebarkan kebaikan. Bila dikata orang kami berhenti, kami sangat lemah untuk mencegah kemungkaran. Bila kami dikecam, kami berhenti, ya Allah. Ya Allah, kami bukan umat Nabi Muhammad yang baik. Kami malu, ya Allah, untuk jumpa Nabi kami. Tapi kami tetap mengharap ingin bertemu dengan Nabi kami. Ya Allah, rizkikan kami, ya Allah, walaupun tidak layak. Tapi Engkaulah, ya Allah, Tuhan, ya Rahman, ya Rahim, ya Afu, ya Tawwab. Engkaulah, ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Mujib, ya Wahab, ya Maha memakbulkan, ya Maha memberi, ya Allah. Ya Allah, kami hamba-Mu yang penuh dengan dosa, memohon, pandanglah kami pada saat ini, ya Allah, dengan pandangan belas kasihan-Mu. Kami memohon satu rizki yang kami tidak layak untuk meminta. Rizkikan kami syurga Firdaus-Mu, ya Allah. Ya Allah, rizkikan kami syurga Firdaus-Mu, ya Allah. Rizkikan, ya Allah, kurniakanlah syurga Firdaus-Mu buat ibu bapa kami, ya Allah. Ada di kalangan ibu bapa kami tak sempat, ya Allah, untuk kenal Islam sebagaimana kami kenal, ya Allah. Ketika zaman ibu bapa kami, ilmu agama tidak seluas ini, ya Allah. Ampunilah dosa ibu bapa kami, ya Allah. Untuk belajar ilmu pada waktu tersebut sangat susah, ya Allah. Ibu bapa kami ada yang pergi dalam keadaan jahil, ya Allah. Ampuni ibu bapa kami, ya Allah. Jangan pisahkan kami dengan jurang api neraka-Mu, ya Allah. Kasihanilah ibu bapa kami, ya Allah, sebagaimana mereka mengasihani kami, ya Allah. Kurniakanlah syurga buat suami kami, ya Allah, buat pasangan kami. Kurniakanlah syurga buat anak cucu kami, ya Allah. Ya Allah, kurniakanlah syurga buat semua yang hadir, ya Allah. Yang hadir secara zahir ataupun secara alamiah, ya Allah. Ya Allah, Allahumma ja'alna min ahli jannatil firdaus bighairi hisab wa ghairi azab. Kurniakanlah buat kami, ya Allah, syurga Firdaus-Mu tanpa dihisab, tanpa diazab, ya Allah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkatilah kami di bulan Rajab yang telah berlalu, bulan Sya'ban yang sedang kami lalui, dan sampaikanlah kami ke bulan Ramadan, ya Allah. Ya Allah, telah banyak berlalu Ramadan yang kami sesali, yang kami tidak dapat untuk khatam Al-Quran, yang kami tidak dapat buat sebanyak-banyak amal soleh dan amal ibadah, ya Allah. Ya Allah, kami mohon kepada-Mu, ya Allah. Berilah kami kesempatan untuk bertemu dengan Ramadan pada kali ini, ya Allah. Kami ingin buat yang terbaik untuk Ramadan ini, ya Allah. Kami ingin sebenar-benar menghidupkan siangnya dengan Qiyamun Nahar, menghidupkan siang, dan malamnya dengan Qiyamul Lail, ya Allah. Ya Allah, kami ingin mendapat keampunan-Mu, ya Allah. Rahmat-Mu, kasih sayang-Mu, ya Allah.
Ya Allah, sesungguhnya dunia dan isinya tidak ada apa-apa di sisimu. Sebaik kami mati, segalanya kami akan tinggalkan. Dan Al-Quran itulah teman sejati. Namun ya Allah, kami sangat jauh dengan Al-Quran, ya Allah. Kami baca Al-Quran tetapi hanya sekadarnya, asal baca je, ya Allah. Kami tidak berusaha untuk membaca sebanyak-banyak dan memahaminya, ya Allah. Ya Allah, berikanlah kami kesempatan untuk mencintai Al-Quran, beramal dengan Al-Quran dan menjadi Al-Quran itu teman kami, ya Allah. Sebagaimana sabda Nabi-Mu, "Man kana iqra'ul Quran fa innahu yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi." Nabi kami berpesan supaya memperbanyakkan membaca Al-Quran kerana ia akan menjadi pemberi syafaat kepada para pembacanya. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Fattah, ya Alim. Kami mohon kepadamu, ya Allah, di kalangan kami ada yang sakit, maka berilah kesembuhan. Di kalangan kami ada yang belum bernikah, ya Allah, berikanlah pasangan yang soleh dan solehah. Di kalangan kami ada orang yang susah, ya Allah, berikanlah kemudahan dan kesenangan, kelapangan rizki. Di kalangan kami, ya Allah, ada orang yang sedang derita, kecewa, ya Allah, sedih dengan pasangan, dengan keluarga, dengan anak-anak, dengan pelbagai ujian yang berat-berat, ya Allah, maka berilah jalan keluar, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Fattah, ya Alim. Semoga, ya Allah, majlis ilmu pada pagi ini di rumahmu ini, ya Allah, menjadi taman-taman syurgamu, ya Allah. Yang mana melalui taman syurgamu ini, ya Allah, kami benar-benar akan dipilih berada di taman syurgamu yang sebenar di akhirat kelak, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa qina azabal mahsyar wa qina azabal qabr. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Macam ni susah, saya suka tarik. Ini berlipat susah. Subhanallah. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Mudah-mudahan Allah menerima doa permohonan kita. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memakbulkan doa-doa kita yang banyak dosa ni. Muslimat sekalian, kita sebenarnya kalau diikutkan, kita tak layak pun berada di sini pada saat ini, iaitu di rumah Allah. Kalau dilihat kepada amalan kita sangat sikit, amal soleh ke amal ibadah sangat sikit. Kalau dihitung pada dosa sangat banyak. Sebab apa Allah pilih kita juga? Saya tadi masa tunggu Sapa awal lagi pukul 9.05 Sapa, saya duduk dalam kereta parking belakang tu kan. Lepas tu saya tengok ada budak-budak muda duduk masuk ke dalam kawasan masjid. Bukan budak, remaja perempuan. Dia mari ngemok dia, mungkin ngekakak dia. Saya tengok kan, saya kata ya Allah, saya cakap ke suami, tengok tu, suka tengok. Mana dah budak, anak-anak muda remaja. Saya rasa macam bagusnya lah dia nak mari masjid. Bagusnya lah, walaupun dia mari pakai seluar, pakai t-shirt. T-shirt adalah t-shirt labu sikit. Walaupun nampak macam biasa-biasa je, tapi ya Allah, beruntungnya dia. Remaja lagi, tapi Allah pilih dia mari ke rumah Allah. Walaupun mungkinlah tarikannya sebab saya, tapi jadikanlah saya ini sebab je. Tujuan kita mari sebab Allah. Tujuan kita mari kerana Allah. Saya ni jadi perantaraan saja. Kita mesti besarkan Allah. Sebab ada hadis Nabi bersabda, siapa yang datang ke rumah Allah, ke masjid, dia adalah tetamunya Allah, maka Allah akan memuliakannya. Kalau kita pergi rumah orang, kita tak tengok pun tuan rumah, kita padang duduk buah dengan tetamu je. Wasati tak tuan rumah? Wasati. Tuan rumah ni mungkin kata, dak ajak dah orang ni, dak mari pun, dak nampak pun kita tuan rumah. Padahal dia mari rumah kita. Kita bimbang, kita mari rumah Allah, kita tak nampak Allah, kita tak rasa. Kita bukan mengharapkan pandangan Allah, padahal Allah tahu apa yang ada dalam hati kita. Jadi sekarang mari sama-sama kita lintaskan dalam hati kita. Pertama, baca doa masuk masjid. Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Kuat
Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Tak apa dik, jangan kerap sangat, nanti dia jadi hang. Ya Allah, bukakanlah bagiku pintu rahmatmu. Nawaitu i'tikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Sahaja saya beriktikaf, berdiam diri di rumah Allah kerana Allah, kerana harap redha Allah, kerana harap pengampunan Allah, kerana harap rahmat daripada Allah. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar. Nabi SAW bersabda, Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa la yanzuru ila amwalikum wa la ajsadikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat rupa paras kamu, wajah kamu, harta kamu, tubuh badan kamu, jasad kamu. Penampilan kita semua Allah tak pandang, semua tu Allah yang bagi. Walakinna Allah yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Tapi yang Allah pandang adalah hati kamu dan amalan kamu. Amalan comel dah mari majlis ilmu, duduk masjid. Tapi kena susun molek, kena luruh dengan hati. Hati mari kerana Allah. Boleh jadi saya jadi perantaraan. Kalau bukan sebab, mungkin tak sapalah kita saat ni. Tapi biar saya kekal menjadi perantaraan, bukan jadi tujuan. Tujuan adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, kita ni kalau ikutkan masa saya ni sampai pukul berapa? 10.30. Betul? 9.30, 10.30. Ya, kira habis dah lah ni. Baru baca doa Ustazah, mukadimah dah start lagi. Oh, 10.45, ada 15 minit lagi. Ada ke yang edarkan buku ni? Lepas tu dia dah bagi tahu kan buku ni ganda ceritanya kan. Tuan-puan muslimin muslimat, insya-Allah untuk kuliah kali ni saya akan gunakan buku ni. Kita akan cuba habiskan ikut waktu 10.45 dan mungkin terlebih sampai pukul 11 tak apa ke? Lebih kurang setengah jam lagi, boleh ke? Masya-Allah. Okey, tuan-puan dimati Allah sekalian. Cakap ganung ni ada tak faham? Ada kata sampai jam 12 pun tak apa. Ni komen kat TikTok. Tak apa, ayah kat rumah duk makan kacang tau. Sambil bagi-bagi gitu. Subhanallah. Ada yang melihat di TikTok, ada melihat di FB dan semuanya ni. Sahabat-sahabat yang sedang menonton bolehlah share ya supaya lebih ramai yang hadir. Yang hadir di sini ada lebih kurang, kalau campur dua ni dalam 2,000 lah. TikTok dengan FB nanti mungkin akan naik lagi. Yang hadir ada dalam 20,000 lebih kurang ni kalau kita kira ni. Oh, tiba-tiba pusing belakang 20,000 Zazah. Termasuk wak dok nampak lah. Termasuk wak dok mari tapi dengar. Dengar kat rumah ramai lagi tu. Subhanallah, tanpa sekalian. Tajuk kita, andai ini Ramadan terakhirku. Memang glamour lah tajuk ni kalau ceramah Ramadan. Ada orang rasa awalnya ceramah Ramadan baru 11 Syaban. Kenapa ada Rejab dan Syaban? Sebab para sahabat dah bersungguh-sungguh dan Nabi Muhammad SAW dah bersungguh-sungguh buat persiapan untuk Ramadan daripada Rejab, Syaban. Bahkan sebahagian para alim ulama, orang-orang soleh, waliullah, sahabat Nabi, 6 bulan selepas Ramadan duduk berdoa kepada Allah, Ya Allah, terimalah amalan Ramadanku hari tu. Kita kalau habis je Ramadan, alhamdulillah sesat puasa sebulan. Itu big Kelantan lah pula. Suami orang besuk sebelum nikah duk ceramah kat besuk 2 hari lepas. Kita habis je Ramadan, selesai puasa sebulan. Kita rasa macam selesai, settle, beres. Padahalnya tidak ada jaminan pun segala amal yang kita buat di bulan Ramadan itu diterima oleh Allah. Sebab itu ucapan para sahabat bila hari raya, taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima amal kami, amal saya dan amal kamu. Lalu dijawab, minna wa minkum taqabbal ya karim. Semoga Allah menerima amalan kita. Sahabat-sahabat Nabi, orang-orang soleh, orang yang faham, selepas habis Ramadan berbulan-bulan mereka duduk berdoa, Ya Allah, terimalah amalan di bulan Ramadan. Terimalah segala-gala yang dilakukan di bulan Ramadan.
Kita hore terus esok tu raya. Macam tak ada kaitan dah dengan Ramadan. Lupa dah nak berdoa dan sebagainya. Kemudian bila nak mendekati Ramadan lebih kurang 5-6 bulan sebelum Ramadan, para sahabat dah mula berdoa. Tetapi berdasarkan sebuah hadis Nabi, Nabi akan berdoa start daripada Rejab, dan para sahabat doa apa? Kita sama-sama baca. Bismillahirrahmanirrahim. Kuat sikit, semangat sikit Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkatilah kami di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami di bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Doa ini boleh tengok pada muka surat 3. Boleh buka muka surat 3. Kalau kita buka muka surat 3 buku ni, kepada siapa yang ingin memiliki terus, anda boleh terus je coteng ke, nak tanda ke. Kalau tidak mahu, pulangkan kembali. Mungkin ada orang nak memiliki. Ini antara buku yang saya rasa wajib ada di setiap rumah. Kalau kita kata kita nak ubah Ramadan kita jadi yang terbaik, kita wajib ubahnya dengan ilmu. Tanpa ilmu kita tak tahu nilai Ramadan. Tanpa ilmu kita tak tahu betapa berharganya Ramadan. Kitab ni, buku ni tak tebal mana. Tulisan besar-besar, mudah, simple, ringkas. Buku ini ditulis oleh Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri. Orang Ganu kita kau ni. Kita semua kenal ni, bekas mufti wilayah persekutuan ni, orang Ganu kita ni. Tuan-tuan, puan-puan sekalian, dalam buku ni menghimpunkan amalan-amalan yang boleh, yang perlu, yang dituntut dibuat di bulan Ramadan. Kemudian fadilat-fadilat kelebihan bulan Ramadan. Kemudian dimasukkan perbincangan hukum hakam Ramadan. Sebelum masuk Ramadan, sekurang-kurangnya kita habislah satu buku, barulah kita kata nak buat yang terbaik untuk Ramadan. Kalau sebelum ni tak pernah beli buku Ramadan, dengar ceramah je, dengar je. Kena buat perubahan sungguhlah kalau betul-betul kita nak jadikan Ramadan ini Ramadan yang terbaik. Sebenarnya bukan pilihan nak jadi Ramadan terbaik ke tak, wajib. Sebenarnya tak ada pilihan, melainkan kita kena berusaha menjadikan Ramadan itu sehabis baik. Itu je pilihan yang ada. Sebab apa? Ada satu amaran yang sangat tegas, yang sangat jelas, yang sangat keras. Ia merupakan hadis yang sahih daripada Nabi SAW. Satu ketika Nabi naik atas mimbar untuk sampaikan khutbah. Ibarat macam ni lah. Sedang molek ada 3 anak tangga. Tapi pak jugalah. Pak. Masa tu Nabi naik mimbar. Setiap kali Nabi melangkah naik, Nabi ucap amin. Nabi melangkah lagi kali kedua, amin. Nabi ucap langkah kali ketiga, amin. Nabi pun menyampaikan khutbah. Selesai sampaikan khutbah, sahabat Nabi yang duduk dekat-dekat dengan Nabi, yang nampak Nabi sebut amin, amin, amin 3 kali. Lalu sahabat ni bertanya, ya Rasulullah, kenapa kamu mengucapkan amin sebanyak 3 kali? Lalu Nabi menjelaskan, ketika aku sedang menaiki mimbar tadi, malaikat Jibril datang kepadaku. Lalu malaikat Jibril berkata kepadaku, barang siapa yang bertemu dengan Ramadan tetapi tidak mendapat keampunan Allah, maka akan dicampakkan ke dalam api neraka dan akan dijauhkan daripada rahmat Allah. Malaikat Jibril pun berkata, katakanlah wahai Muhammad, amin. Lalu Nabi pun patuh saja perintah Jibril alaihissalam, sebut amin. Maksudnya malaikat Jibril datang bagi tahu kepada Nabi, wahai ya Rasulullah, barang siapa yang bertemu dengan Ramadan tapi tak dapat pengampunan Allah, maka dia akan dicampakkan ke dalam api neraka dan dia jauh daripada rahmat. Maksud rahmat syurga Allah. Wahai Muhammad, katakan amin. Nabi pun terpaksa sebut saja amin. Yang kedua, malaikat Jibril sebut apa? Barang siapa yang ketika hidupnya sempat dengan ibu bapanya namun tidak berbakti dan menyakiti ibu bapanya,
maka dicampakkan ke dalam neraka dan jauh ia daripada rahmat Allah. Wahai Muhammad, katakan amin. Lalu Nabi pun sebut amin. Itu yang kedua, amin yang kedua. Amin yang ketiga, Malaikat Jibril bersabda, Malaikat Jibril berkata, ya Rasulullah, wahai Muhammad, barang siapa yang disebut namamu, diceritakan tentangmu, lalu dia tidak berselawat kepadamu, maka ia akan jauh daripada rahmat Allah. Maksudnya yang ketiga, tak dicampakkan ke dalam neraka, tapi hidupnya akan jauh dengan rahmat Allah. Bila jauh dengan rahmat Allah, tak dapat pertolongan Allah, tak dapat rezeki yang barakah, ketenangan, tak ada bahagia, tak ada rahmat Allah, maka peluang untuk masuk syurga pun tak ada. 3 perkara yang Nabi diminta oleh Malaikat Jibril sebut amin. Yang pertama berkaitan dengan Ramadan. Sebab itulah muslimat sekalian, bukan pilihan kita nak buat sehabis baik ke, buat biasa-biasa ke, asalkan buat je lah Ramadan. Tak. Bukan gitu, dok. Kita mesti buat sehabis baik. Seolahnya kalau jumpa Ramadan tapi tak dapat pengampunan Allah, na'udzubillah min zalik, tak jumpa syurga kita. Na'udzubillah. Muslimat, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, betapa Allah ni nak beri sangat kepada kita pengampunannya. Di bulan-bulan yang lain macam hari-hari ni, Allah beri kita peluang untuk diampunkan Allah sentiasa, sepanjang masa, tak pernah tutup. Di mana sahaja, dalam apa jua keadaan, anytime, bila-bila masa. Tak cukup dengan cara tersebut, Allah berikan kita 1 bulan, penghulu bulan, sebaik-baik bulan yang namanya Ramadan, yang tidak pernah diberikan kepada mana-mana umat. Disebut dalam sebuah hadis Nabi SAW, Nabi bersabda, aku diberikan 5 kelebihan untuk umatku, khusus untuk umatku, yang hanya ada pada Ramadan. Maksudnya kerana Ramadan, Nabi diberikan 5 kelebihan, yang mana 5 kelebihan ini tidak diberikan kepada umat-umat terdahulu. Salah satunya adalah daripada awal pagi sahur sampai buka puasa, malaikat sentiasa beristighfar untuk orang yang berpuasa. Kita nak istighfar untuk diri sendiri, nak mohon ampun, sejam rok dok kita. Sejam tanpa henti rok dok kita. Muslimat sekalian, nampak dok saya ni? Nampak takut di alam lain dah. Saya tanya, larat tak kita rok dok kita? Kalau sejam tak berhenti-henti istighfar, astagfirullah, mungkin 10 minit astagfirullahaladzim. Masuk ke 20 minit, tengok baju baru lipat molek, anak kita pergi tolak, astagfirullah, astagfirullahaladzim. Umi nak cukup 1000 ni, astagfirullah, ganggu pula ni, astagfirullah, gitu pula. Tak jadi istighfar dah tu, campur marah lagu tu. Muslimat sekalian, kita sendiri 10 minit, 15 minit pun dah rasa lama, setengah jam untuk istighfar tanpa henti. Tapi kelebihan Allah nak, betapa Allah ini maha pengampun. Allah nak sangat beri pengampunan kepada hambanya. Allah beri jalan-jalan yang mudah. Walaupun dosa tu berat dan besar, dahsyat teruk macam mana Allah nak ampunkan, Allah beri jalan-jalan yang mudah. Kita berpuasa daripada pagi subuh sampai ke maghrib, kita tak perlu susah payah minta ampun, tapi ada malaikat sentiasa beristighfar untuk kita, mohon ampun bagi pihak kita. Tetapi persoalannya di sini ialah, adakah kita dah pernah mendapat pengampunan Allah yang sebenar-benarnya? Mungkin kita fikir, Ustazah, mokcik umur 70, dah 60 tahun dah mokcik puasa. 10 tahun kira tolaklah, masa tu dah balik lagi, mungkin dah puasa lagi, mokcik pun dah ingat. Jadi 60 tahun dah mokcik jumpa Ramadan, 60 tahun dah mokcik puasa. Banyak diampunkan Allah dosa-dosa, kira sesat, settle lah tu, beres lah tu contohlah kau mari mikir gitu. Nak tahu kita diterima Allah ke tidak, Allah ampunkan tidak dosa-dosa kita, tengok pada 1 Syawal. Sebab ramai mana pada 1 Syawal, terutamanya wanita, mula dedah aurat. Ramai mana bila masuk 1 Syawal, solat dah lambat, aku al-asr dah baca. Pada 1 Syawal dah start ngopak mula dah. Sebenarnya hujung-hujung tu dah ngopak dah. Tapi 1 Syawal, 2 Syawal pergi rumah orang tu,
Dia sungguh ajak kita, marilah, marilah, marilah jalan. Tiba-tiba akak tupak je. Tu yang rasa nak ngopak tu. Ya Allah, bang, ingatkan dia masuk macam mi goreng ke, mi hu ke paling kurang. Siapa tak payah makan. Nanti ada makan ni, ada makan. Mai cerak perut, lepas tu tupak pula akak. Dok dah masuk kereta, dok dah tutup pintu. Ya Allah, bang, tupak je. Sungguhlah buat tupak, sungguh kan? Ngopak. Kadang-kadang tu bila kumpul ahli keluarga macam-macam perangai, bukan senang nak kontrol lidah kan? Jumpa hipo-hipo ada buat jenis malah, tengok telefon je, gerangnya lah. Rasa nak curah je kuah ni. Sedap je mari dah hidang dah pasu makan. Tapi tak ada arah lah sebab hipo. Maksudnya Allah akan uji ni, sabar apa semua akan diuji. Start 1 Syawal, 2 Syawal, 3 Syawal. Bukannya bila habis Ramadan, alhamdulillah berjaya Ramadan. Dok. Kejayaan Ramadan dilihat 11 bulan selepas Ramadan. Sebab bulan ada 12 bulan. Sejauh mana Ramadan itu dapat pengampunan Allah, sebab ciri-ciri taubat yang diterima Allah adalah taubatan nasuha. Apa ciri-ciri taubatan nasuha? Menyesal, meninggalkan perbuatan yang haram tersebut, tidak mengulanginya kembali. Jadi banyak dosa-dosa yang kita mohon ampun di bulan Ramadan tu, kita ulang balik selepas tu. Sebab itulah kita sangat mengharapkan Ramadan, nak bertemu Ramadan, kalau boleh mati di bulan Ramadan. Sanggup tak doa ni bulan Ramadan ni? Ya Allah, biarlah mati ya Allah hari ni ke tengah Ramadan ni ya Allah. Ada tak orang sanggup nak doa gitu? Biarlah dan raya. Kita tak sanggup. Walaupun kalau kita tanya, nak tak kalau mati bulan Ramadan? Nak. Siapa yang nak mati bulan Ramadan, tengah puasa, tengah semayang, tengah sujud? Angkat tangan. Semua nak belaka. Tapi sanggup tak doa, ya Allah kejap lagi nak mayang Zuhur ni, ya Allah ambillah nyawa kejap lagi ya Allah. Sanggup tak nak doa gitu? Tak sanggup. Baru je order sofa baru, dak siapa lagi ni. Tahun ni plan dah ni nak masuk benda apa, sebab PKP hari tu dah, lepas PKP dok dah pun nak raya sungguh lagi. Macam-macam sebenarnya kecintaan di dalam hati kita, tak akan sanggup. Saya nak cerita satu kisah sahabat Nabi ni. Setiap malam saya cuma tak ingat nama dia. Belum tidur, apa yang dia buat adalah dia akan sebut nama Nabi dan para sahabat yang telah meninggal dunia. Sebab dia ni sahabat Nabi yang dah belakang-belakang sikit, tapi sempat jumpa Nabi, sahabat Nabi lah. Dia akan sebut semua nama, kalau berpuluh-puluh, kalau ratus-ratus. Dan dia berdoa, ya Allah matikanlah aku pada malam ini, ya Allah matikanlah aku pada malam ini, ya Allah. Dengan air mata, dengan bersungguh-sungguh. Tetapi selagi mana tak sampai saat kematian ditetapkan oleh Allah, maka tetap takkan mati. Sebenarnya ayat minta mati tu bukanlah bermaksud boleh jadi sahabat Nabi ni memang minta sungguh-sungguh. Sebab dia tidak boleh dah menahan rindu kepada Nabi Muhammad, dan tak boleh menahan rindu dah kepada sahabat yang telah pergi. Sebab kematian itulah pertemuan dengan Rasulullah, pertemuan dengan sahabat-sahabat ahli keluarga yang terpisah. Tapi nak sampai tahap ni, tuan-tuan puan-puan sekalian, muslimat sekalian, ini orang yang dah buat persiapan untuk mati. Hatinya dah tak cinta dunia ni, tak ada apa-apa dah. Barulah sanggup nak minta mati. Sanggup tak malam ni sebelum tidur nak minta lagu tu? Ya Allah, agak-agak matilah ni. Kira dah ayah bangun dah esok ni. Ya Allah, kira tidur ni kira mati teruslah. Sanggup tak? Tak sanggup, tak sanggup. Ada baju tu baru beli sekali baru pakai. Ada tudung yang order tak siapa lagi. Ada banyak cerita lagi. Kita banyak sangat terikat dengan dunia. Ada satu kisah seorang wanita ni di zaman Rasulullah, saya pun dah ingat nama dia. Tapi semua ni riwayat-riwayat yang sahih. Dia hantar ahli keluarga dia ke perang Badar, 3 ahli keluarga. Suami dia, ayah dia dan adik-beradik lelaki dia. Anak dia kecil lagi. Sorry, bukan perang Badar, perang Uhud. 3-3 pergi perang Uhud. Lepas tu kita tahu perang Uhud tu
kacau bilaunya sangat dahsyat. Saya tak ceritalah, jadi panjang cerita. Apabila rombongan tentera umat Islam kembali ke Madinah, ke Masjid Nabawi ni, sebab tak jauh pun jarak, dah 2 kilometer je. Bila sampai, wanita ni tak tanya pun tentang, bila tengok ada dah rombongan pertama siapa, seorang dua dah siapa ni, tak tanya pun macam mana keadaan suamiku, bagaimana keadaan ayahku, bagaimana dengan adik lelakiku, tak tanya. Yang dia duk tanya ialah bagaimana keadaan Rasulullah, bagaimana keadaan Rasulullah, macam mana dengan Rasulullah. Lepas tu dia pun dikhabarkan tiga-tiga, ayah dia, suami dia dan adik dia ataupun abang dia, saudara lelaki dia, semua wafat dalam perang Uhud. Dia masih boleh menahan sabar. Lalu dia tetap bertanya bagaimana Rasulullah. Lalu diberitahu Rasulullah baik-baik saja walaupun Rasulullah luka. Lalu dia pun berkata, sesungguhnya kesedihanku dengan kehilangan 3 lelaki paling utama, paling aku cintai. Hilang, bukan tak sedih langsung, diangkat dengan kegembiraan mengetahui keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nak kata betapa besarnya cinta wanita di zaman Rasulullah. Kita ni memang jauh sangat. Sebab itu kalau nak bersandar iman kita nipih. Kita kata kita cintakan akhirat, sebenarnya dunia sangat besar dalam hati kita. Kita kata kita sangat rindukan Nabi, kita takut nak mati, sedangkan mati pertemuan dengan roh-roh yang baik akan saling bertemu. Bahkan roh-roh yang baik boleh bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar, tuan-puan sekalian. Apa yang kita ada muslimat? Ibadat kurang, rasa cinta kurang, pengorbanan kurang, semua kurang. Janganlah pula kurang juga berdoa. Kita tinggal satu je lagi peluang kita kalau nak jumpa Nabi, nak masuk syurga, selamat daripada neraka, iaitu doa. Nak bersandar amalan tak? Nak bersandar sekian-sekian tak? Nak tambah buat maksiat? Mesti ada maksiat. Akhirnya tinggallah doa, sebab Allah itu ya Wahhab, yang maha menerima, ya Mujib, yang maha memakbulkan. Tapi kalau doa pun malah habis je semayang, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, pak buka lalu. Kadang main gulung-gulung je, puk letak tepi. Nak sambung balik tengok drama. Masa elang pertama ambil wuduk, elang kedua pakai kain mayang, elang ketiga mayang, pendek pula elang ketiga. Mulalah laju-laju. Ini contoh je. Lepas mayang, ramai mana orang tak boleh nak duduk sekejap, nak habiskan zikir lepas mayang, nak baca doa, tak ramai yang buat. Mujur mari masjid. Masjid tu pun Tok Imam mujur jadi imam. Mungkin kalau mayang seorang boleh tentu juga dia zikir, dia baca doa. Bukan Tok Imam sinilah kan. Tok Imam lain. Maksudnya bila kita mari masjid dan kita solat berjemaah, automatik akan terus membantu kita untuk zikir, untuk baca doa. Betul ke tak? Saya nak bacakan hadis Nabi SAW. Hadis yang sahih. Nabi bersabda, barang siapa setelah solat fardu, lalu dia membaca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali, dan semuanya menjadikan 99 kali, dan disudahi dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, sebanyak 1 kali mencukupkan 100 kali, maka akan diampunkan Allah segala dosa-dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Macam dok kejut je. Kejut tak? Buat-buat kejut buat-buat kejut. Macam buat-buat macam gitu. Saya ulang lagi sekali Nabi SAW bersabda, barang siapa lepas solat fardu lalu dia pun baca zikir subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali, dan menyambung la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, yuhyi wa yumiit tu tak ada, terus wa huwa ala kulli syai'in qadir, maka dia akan diampunkan segala dosa-dosanya walaupun sebanyak buih-buih di lautan. Jadi masya-Allah. Baru betul. Ini macam tak ada gitu, macam tak ada perasaan.
Macam koya apa ni, down dok selfie dengan ustazah ni. Berat dah kalau koya tu. Tengok kejam macam dok down ni, nak balik masuk lagi ni. Muslimat sekalian, saya bila kali pertama dengar, padahal kita tahu dah amalan lepas mayang 30 kali, tapi kadang tu kita tak tahu dalil mana. Tapi bila dengar kelebihan tu, bila terasa besar sangat yang Allah beri. Acu pergi ke laut kau, tengok buih tu non stop. Buih kat tepi memang dah banyak. Buih tengah satu lautan tu memang ada buih belaka. Nak katanya Nabi beri gambaran walaupun sebanyak buih lautan, maksudnya banyak dan non stop buih di lautan ni tak berhenti, berbuih sama. Kalau siapa kata saya nak mandi tapi tunggu tak ada buih, dia tak mandi sampai bila-bila. Sebab tak ada laut, tak ada buih. Dia mesti berombak kat sikit akan ada buih di lautan. Maksudnya kita ni tak pernah selamat, tak pernah tak ada dosa, sentiasa ada dosa. Tapi orang yang sentiasa istiqamah lepas mayang, dia kelang kabut, letih, penat, ngatuk macam mana pun, dia paksa kat baca. Tak tinggal subhanallah 33 kali, alhamdulillah Allah akbar 33 kali. Dan jangan lupa hadis Nabi ni diikat dengan hujungnya kena sudahkan lepas Allahu akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Cukup 100. Kena sudah dengan tu sebab hadis Nabi sebut gitu. Muslimat sekalian, hadis yang lain Nabi bersabda, subhanallah walhamdulillah tamla'u ma bainal ardi was samawat. Zikir subhanallah dan alhamdulillah pahalanya akan memenuhi antara langit dan bumi. Luah mana bumi ni pun kita, luah Marang ni pun dah habis jalan lagi. Ke semua dah pijak dah tanah Marang ni? Dok. Terengganu, hujung Ganu ke hujung Ganu pun kita dah habis jalan lagi. Malaysia lagilah. Bumi ni sangat luas. Tetapi pahala sebut subhanallah alhamdulillah memenuhi antara bumi dan langit. Dan tak ada teknologi boleh sampaikan manusia ke langit. Tetapi zikir tersebut mesti dengan khusyuk. Bukannya subhanallah 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 apa dah start mula Allahu akbar subhanallah. Kita sedang memuji Allah, maha suci Allah, segala puji bagi Allah, Allah akbar. Semua itu pujian-pujian. Bayangkanlah kalau saya puji puan ni pakai baju biru dengan sepasang anak dia. Anak ni terpaksa ke ikhlas ni pakai baju sama dengan mak ni. Betul-betul sama, tudung sama, baju sama. Comel, saya ingatkan kumpulan nasyid tadi. Contohlah saya puji kan. Saya puji gini. Comelnya, comel. Mesti kak rasa, Syazah ni nak puji ke, nak nganying ni. Comel. Kadang kita zikir subhanallah. Puji apa macam tu? Allah akbar. Itu hanya menghitung zikir. Bukan memuji, bukan betul-betul bertasbih, bertakbir membesarkan Allah. Dah kalau saya puji kak ni comelnya. Comel. Sambil ngatuk. Mungkin akak rasa ustazah ni tak ikhlas ni, mata pun tak tengok. Kadang tu kita sambil menghitung selawat ke istighfar ke, sambil tengok kita ada ni kan tasbih ni. Tengok jam. Oh sikit lagi. Astagfirullah. Sikit lagi. Oh ada lagi 200. Astagfirullah, lagi laju. Sikit lagi biar dam. Pukul 11 tak dah cerita ni. Okay, tak. Janganlah sampai kita menghitung-hitung zikir, menghitung-hitung istighfar, tapi hati tak mengingati Allah. Hati tak ingat. Sebab itulah subhanallah, bila kita zikir itu subhanallah, hati tu biar terlintas maha suci Allah daripada segala kekurangan, maha suci Allah daripada segala sekutu, maha suci Allah dari segala keburukan. Allah itu suci daripada segala kelemahan. Maha suci Allah, subhanallah. Alhamdulillah, segala pujian bagi Allah. Masa tu semua pujian orang yang orang beri pada kita semua hilang, sebab semua pujian itu kembali kepada Allah, sebab semuanya datang daripada Allah. Bila sebut Allahu akbar, Allah maha besar lagi. Allah maha besar daripada segala-galanya. Allah maha berkuasa atas segala sesuatu. Masalah aku jadi kecil sebab Allah lebih besar daripada segala-galanya. Zikir macam ni lah
yang diangkat oleh Allah, yang diberikan pengampunan walaupun dosa sebanyak buih di lautan dan tak berhenti kita buat dosa. Muslimat sekalian, Nabi SAW bersabda seterusnya, barang siapa yang membaca ayatul kursi selepas salat fardu 5 waktu, lepas subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak, dia baca ayat kursi, Nabi bersabda, tidak ada apa-apa yang boleh menghalangnya untuk masuk ke syurga melainkan kematian. Maksudnya, siapa yang beramal setiap kali lepas solat fardu, dia mesti baca ayatul kursi, tak ada apa yang menghalang untuk dia masuk syurga melainkan kematian. Maksudnya dia tak masuk syurga lagi sebab dia masih hidup. Yang menghalang sebab dia tak mati lagi. Kalau mati je, dia akan masuk syurga. Kalau kita tanya, kan masuk kubur dulu. Kubur itu dijadikan taman syurga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini memang disebut dalam hadis Nabi. Apabila roh orang saleh, orang-orang baik, kubur itu diluaskan seluas mata memandang dan dihamparkan permalaan di syurga. Dan ada pintu yang menghubungkan dia ke syurga, tapi tak lagi syurga lagi. Tapi dia telah pun menikmati nikmat-nikmat syurga. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Allahu Akbar. Tajuk kita ni, jadikanlah Ramadan yang terbaik. Saya nak sebut apa sebenarnya? Ramai di kalangan kita bila sampai bulan Ramadan, dia fokus solat tarawih, solat sunat. Memang betul dan memang bagus. Kita tahu amalan sunat akan digandakan umpama seperti amalan fardu. Tetapi kena ingat, amalan fardu digandakan sehingga 70 kali ganda, bahkan lebih. Jadi di bulan Ramadan jangan hanya fokus amalan sunat, tetapi kita kena fokus amalan fardu buat sehabis baik. Bila di bulan Ramadan nanti kita kena target solat fardu mesti awal waktu, kena jaga betul-betul. Dan sebaik mungkin solat fardu secara berjemaah. Kita boleh tengok masjid hanya penuh pada waktu nak tarawih. Tetapi lebih baik di bulan Ramadan walaupun kita wanita, dalam keadaan semua terjaga, ada ruang khas untuk wanita. Kita pastikan solat subuh di masjid, solat zuhur di masjid, asar di masjid, maghrib di masjid, isyak di masjid. Kalau boleh. Sebab di situ ada solat jamaah. Kita tak boleh sebut, bang, solatlah rumah dengan hamba, bolehlah pahala jemaah. Tak, bukan itu cara yang betul. Cara yang terbaik, isteri yang salihah yang terbaik, menyarankan dan menggalakkan dan memudahkan suami solat berjemaah di masjid. Ini disebut dalam hadis Nabi. Afdal seorang lelaki itu solat berjemaah di masjid. Bukan sebab dia nak beri pahala jemaah kat isteri, dia semayang kat rumah. Tak, bukan gitu cara. Dan isteri ni kalau tak ada apa-apa halangan, tidak mengabaikan tanggungjawab, tidak terdedah kepada fitnah maksiat, maka afdal dia solat bersama-sama ikut suami pergi masjid. Zaman Nabi SAW, pernah Nabi tanya, ada tali yang merintangi antara dua tiang. Saya sebenarnya ulcer, lidah saya rasa kebas sebab saya letak ubat kebas. Kadang tu jadi tersasul sikit. Mungkin kurang minum air, lepas tu bila ceramah non-stop berapa hari ni jadi kering. Ulcer tu mula-mula bawah lidah, lepas tu pergi ke atas lidah, lepas tu pergi kiri dan kanan. Lepas tu saya sembuh banyak-banyak tadi sebelum ceramah supaya hilang sikit, tapi dia jadi kebas lah pula lidah. Subhanallah, cabaran sungguh. Muslimin muslimat, satu ketika Nabi pergi ke masjid, dan hadis ini ada yang sahih dalam kitab Riyadhus Shalihin, baru kita baca dalam minggu ni. Nabi tengok ada tali yang merintangi antara dua tiang, diikat antara dua tiang. Nabi pun bertanya, ini tali siapa? Lalu sahabat menjawab, ini tali Zainab. Zainab ni siapa? Isteri Nabi di Masjid Nabawi. Lalu Nabi bertanya, kenapa ada tali ni? Apa yang isteriku Zainab buat ni dengan tali ni? Ya Rasulullah, isterimu Zainab ni apabila dia solat, bila solat sunat dia berdiri lama, dan bila dia nak tumbang dia akan bergantung pada tali ni. Lalu Nabi pun suruh buka. Nabi kata buka. Dan Nabi berpesan, janganlah kamu berlebih-lebihan dalam melakukan ibadah. Maksudnya kalau rasa dah tak larat berdiri, segerakan rukuk, segerakan sujud. Jangan sampai dah nak tumbang dah,
Bukan solat fardu ni solat sunat ni. Dah lama dah berjuzuk-juzuk dah baca, pada badan nak tumbang, lalu ditahan dengan tali. Nabi tak suruh, Nabi larang untuk berlebih-lebihan, bimbang rasa jemu, bimbang akan mudarat. Zaman Nabi, isteri Nabi solat di masjid. Bahkan Nabi pernah menegur. Ada seorang isteri kepada Sayyidina Umar, pergi mengadu, ya Rasulullah, sesungguhnya Umar sangat cemburu, dia melarangku untuk solat di masjid. Lalu Nabi pun berkhutbah, Nabi kata, jangan kamu menghalangi wanita-wanita kamu untuk solat di masjid. Kalau kita tengok Masjid Nabawi, Masjidil Haram, tempat solat perempuan dengan tempat solat lelaki sama banyak, betul ke tak? Sama banyak. Bahkan solat Jumaat juga, tempat solat wanita seluas-luasnya. Tetapi kita di Malaysia ni duduk sebut apa? Wanita lebih afdal semayang kat rumah, lebih baik semayang kat rumah. Sebab itu bila saya cakap gini, ramai ustaz tak setuju, ramai juga marah ke saya. Apabila Nabi menyebutkan hadis tentang afdal seorang wanita itu ni, Nabi menjawab bagi wanita yang bertanya, boleh jadi wanita itu sesuai keadaannya lebih baik di rumah. Di kalangan kita ada wanita yang ada anak kecil, molek kat rumah lah. Bila bawa anak kecil yang tak boleh nak dikawal, yang semayang ni pula warga emas, dah lah ada darah tinggi, kejut. Kan budak tu melitah, Allah kejut. Lepas tu budak tu pula, budak kecil ni pula, anak kecil ni duk belek-belek pula beg. Allah debonya, kan ambil pitih aku sudah dah lah. Lepas tu dia pakai spek, dia letak pula makcik ni atas jadah. Budak ni melitah-melitah, janganlah pijak spek aku ya Allah. Baru beli je tu. Anak wi hadiah tu. Dah semayang duduk doa ke spek je daripada awal sampai akhir. Saya sendiri masa anak kecil-kecil, saya pun tak boleh bawa anak saya. Allahu Akbar. Bila anak saya pun walaupun puang, dia duduk diam, dia pergi mari. Saya nampak spek mocik tu, saya pula duduk, oh ya Allah janganlah pijak spek tu, janganlah ya Allah ya Allah. Lepas je semayang, saya pun tak pusing kiri kanan ambil anak terus buat lagi. Sebab takut dia tahu anak siapa. Anak Ustazah Azmat rupanya. Sungguhlah saya pernah pengalaman macam-macam, anak saya kena jekah lah, kasar hati. Kan orang tua jekah kan. Tapi sebenarnya saya fikir-fikir balik, betul lah. Kalau anak kita boleh dikawal comel duduk, ni kan macam juru je anaknya. Macam tak ada budak kecil. Dah setengahnya, kalau ada beranda, bolehlah kita semayang kat beranda, tak pun susah pun. Kalau kita semayang kat Masjid Nabawi kan jauh jarak tu. Dia ada jarak dia. Kita semayang dekat beranda, walaupun jarak tu ada berapa meter, tak putus pun. Sebab kita nak ada anak duduk tepi kita, tak ada masalah. Sebab kalau duduk kat beranda, anak kita nangis tak bunyi gema. Tapi kalau dalam masjid, anak kita nangis sikit, gema. Tok Imam Fatihah pun jadi kesok. Baca kuliah tu tak tubik-tubik. Ulang, tak jumpa jalan keluar. Sebab duk dengar tepi anak tu wah tu. Sungguh. Tengok keadaan kita. Kalau kita nak kata mari masjid fitnah, pergi pasar raya lagi banyak fitnah. Pergi pasar malam lagi banyak fitnah. Dedak aurat. Orang pergi masjid tutup aurat molek. Pergi pemasuk kopi tu lain apa, fitnah apa. Sebab itu Dr. Yusuf Al-Qadawi menyebutkan, ini ulama Qatari yang muktabar, afdal wanita itu solat di masjid sekiranya tidak ada fitnah, tidak mengabaikan tanggungjawab, tidak terlibat dengan maksiat, bertambah amal dan bertambah khusyuk dan bertambah ilmunya. Kita kalau mayang kat rumah muslimat sekalian, bisalang je nampak kerja rumah lalu. Kalau saya lah kerja rumah banyak dengan anak-anak. Tapi bila semayang dekat masjid, tenangnya lah rasa. Betul tak ni apa yang saya cakap ni? Jadi insya-Allah antara perubahan yang kita boleh buat Ramadan kali ini, kita berusaha untuk solat berjemaah, bukan untuk tarawih saja. Sedangkan yang lebih dituntut untuk jemaah adalah solat fardu. Tak ada masalah. Lepas solat fardu, automatik kita akan rasa nak buka Quran, duduk sekejap. Berbanding kat rumah, buka Al-Quran, baru satu muka surat, nera dah Lepas tu ambil remote TV, tekan, oh boleh pula sejam boleh ada. Itu cabaran. Tapi main masjid tak ada TV. Telefon tinggal, jangan bawa pergi masjid. Bila tinggal baru tak rasa nak tengok.
Ni dak mai rasa kok ada urgent, duk gitulah. Lepas tu buka WhatsApp, wak ni pula tanya, nak dak kuih buka puasa. Oh, langsung tak jadi buka Al-Quran, duduk jawab kuih menda. Berapa harga? Boleh juga. Tak ada ke percuma? Macam-macam. Sungguhlah. Saya kalau pergi masjid, turun ke masjid ataupun pergi kedai makan anak-anak, tinggal telefon. Jangan. Sebab kalau ada rasa nak petek, rasa nak tengok. Padahal kita datang ke rumah Allah, utamakan Allah. Muslimat sekalian, masa kita dah habis. Sekarang pukul berapa? Pukul 11 dah. Pukul 11. Memang kata biar. Betul, mari dia jauh Tapi malam ni ada setepak lagi. Malam ni mana? Masjid Pengadam Baru Kuala Terengganu. Alah ke? Wakah? Alah ke? Bukit Payung dia jauh mana? Saya mari di Seremban lagi jauh. Saya bukan apa Mak saya tadi royak dah berapa perkara. Asma, habis ku apa? Habis ni. Lepas tu ada nak ajak pergi jamu ni rumah Pak Dara. Okey mak. Lepas tu nak pergi ziarah seorang rumah Tok Dara ni. Okey mak. Malam ni ada ceramah lagi. Jadi hajat mak saya tu sebab mak saya 2 hari dah mak saya sabar. Mari saya tinggal penuh sampai ke Malang. Tak jumpa. Hari pertama pun gitu juga. Jadi saya kena tunaikan hajat mak saya hari ni. Sebab esok program pun penuh juga. Lepas tu dah nak balik. Sebab ada program lain dah nanti kat Seremban. Jadi Masya Allah, saya bukan tambah lama-lama. Saya tahu memang saya mau lebih kalau ceramah lebih macam kalau tak ada benda-benda. Tapi muslimat sekarang kita nak buat kesimpulan dah ni, boleh Selebihnya bacalah sendiri selebihnya baca. Sungguh buku ni sangat mudah difahami. Sesuai untuk orang awam. Tak perlu syarah, kita akan terus boleh faham dalil-dalil kelebihan dan sebagainya. Jadi faham tak apa yang saya cuba sampaikan? Di bulan Ramadan nanti, jangan kita duk fokus amalan sunat. Sebenarnya kita kemah, kita beri yang terbaik untuk amalan fardu. Pertama, fardu solat. Kedua, fardu zakat. Ramai orang bulan Ramadan banyak sedekah, tapi zakat dia tak tunaikan. Jadi siapa yang tunaikan amalan fardu di bulan Ramadan, zakat, pahala berganda-ganda berbanding bagi zakat pada bulan yang lain. Kita kena ingat sedekah ni ada 2, sedekah wajib, sedekah sunat. Sedekah wajib zakat, sedekah sunat selain daripada zakat. Apa lagi yang wajib yang kita boleh buat di bulan Ramadan? Tutup aurat. Ada orang masuk bulan Ramadan dia tutup aurat comel, stokin semua lekat. Lepas tu di bulan lain dia tak tutup aurat comel. Jangan kita peli. Oh, bulan Ramadan itu molek lah boh. Habis Ramadan sikat semula deh. Janganlah peli lagu tu. Kita doakan semoga dengan dia cuba-cuba menutup aurat dengan sempurna itu di bulan Ramadan, Allah berikan dia hidayah, kekuatan, dia boleh istiqamah sampai bulan-bulan yang lain. Perasan tak? Ada yang baca berita bulan Ramadan dia pakai tudung. Lepas habis Ramadan dia buka balik. Sebab dia pakai menghormati di bulan, dia hormati bulan Ramadan. Tapi kalau ikut syarahnya dari sudut betul apa alim ulama kata, siapa yang buat perubahan kerana Ramadan, dia menyembah Ramadan bukan menyembah Allah. Sebab Ramadan akan berlalu, Allah kekal selama-lamanya. Tetapi ada orang bila bulan Ramadan lah dia akan buat perubahan sikit demi sikit. Kita jangan peli, jangan perendah, jangan pelekeh. Jangan pula tiba-tiba, oh Ramadan baru nampak, mari masjid. Oh ni baru nampak tadarus, kau tak ada. Bulan Ramadan baru muncul. Jangan peli. Dan nanti ada tadarus, betul tak? Tadarus adalah amalan yang Nabi buat khusus di bulan Ramadan. Nabi tadarus dengan malaikat Jibril. Nanti kalau ada kumpulan hajar muslimat, kita buat tadarus tau, kumpulan-kumpulan. Dulu ramai orang sertai, makin lama makin kurang. Hari pertama, hari ketiga ramai, tengah bulan makin kurang, betul tak? Biasanya dekat hujung lagi kurang. Lagi-lagi kalau kumpulan tu kena pula dengan ada berapa orang yang baca slow sangat. Nak ke perabi tu, ya Allah. Jadi kita balik lewat semua. Kumpulan lain balik habis dah. Lepas tu kita pula kata bapalah mocik ni merakak-rakak jadi kumpulan aku pula. Dah habis ngupak pula mocik tu.
Mak cik tu umur dah 50 lebih baca ngakut lagi. Dah mari bulan Ramadan baru nak mari ngaji. Bulan lain dah belajar ngaji. Kita dah tahu siapa banyak pahala ni. Dah mak cik tu paling banyak pahala sebab sabar tengok orang buat muka ke dia. Bila tain dia je, orang tu wujud terus rasa gelisah, susah hati kiri kanan. Dia kata sabar je lah. Tapi sebenarnya kalau ketua kumpulan yang bijak, bila ada yang merangkak-rangkak baca, dia bagi je lah 2 ayat je ke. Bagilah ayat setengah muka surat, tak ada masalah. Dia dapat juga sebab dia nak tumpang kat pahala tadarus ni. Yang baca lacor bagilah 2 muka surat, 3 muka surat. Yang baca lacor tu, bola tentu tu, kuat juga ujian kalau baca lacor. Lagi-lagi kau tak salah sekali pun. Suara pula sedap. Dia rasa macam musabaqah Al-Quran. Oh, bila baca tu kan tak salah pula tu daripada atas sampai bawah. Oh, kembang tu tak payah royak lah. Sedap pula tu, patut perasan pula orang macam kagum. Dudak. Oh, bukan senang. Ujian riak takabur ujub. Oh, bukan senang. Sebab itulah bila ada yang kurang, bila ada yang baca betul tak betul, ada semua itu saling melengkapi. Yang ni sabar bila yang ni lambat dan sebagainya. Jadi jangan lemah semangat untuk tadarus sampai khatam 30 juzuk sebab itu amalan Nabi di bulan Ramadan. Masya Allah, muslimin muslimat, terima kasih banyak-banyak. Mohon maaf salah dan silap. InsyaAllah mudah-mudahan Allah temukan kita dengan Ramadan. Kena doa sungguh-sungguh. Saya baru ziarah je pada minggu lepas. Bukan minggu lepas, minggu ni. Hari ni hari benda? Hari ni hari Sabtu. Hari Isnin meninggal. Saya pergi ziarah Selasa malam di Gua Musa. Ayah kepada kawan baik kami, Ustaz Azmi Dimash. Ya, hari Isnin petang arwah meninggal. Almarhum Haji Hanifah bin Zakaria. Meninggal dunia dalam keadaan berpuasa. Sehat boleh ada, tak ada apa-apa. Nak buka puasa, pergi beli kuih. Selama ni dah pernah rasa nak beli kuih. Tapi nak kejadi bawa motor pergi beli kuih, lepas tu kena tepuh dengan kereta, meninggal dunia. Yang saya nak ceritakan, almarhum Haji Hanifah ni sangat-sangat mencintai puasa sunat. Sangat mencintai puasa sunat. Tak tinggal puasa sunat Isnin kami bertahun-tahun. Dan isteri ni cerita, saya panggil dia Ma sebab rapat. Ma ni cerita, ayah ni tak pernah tinggal Isnin kami. Kalau sahur tak ada makanan apa pun, air saja dah cukup. Dan hari Maring ni, sebab saya jumpai Selasa kan, Maring ni, ayah ni puasa seorang je, Ma dok rok. Ayah pada tengah sakit tu. Maksudnya arwah ni sangat mencintai puasa dan Allah ambilnya dalam keadaan sedang berpuasa. Lebih kurang sejam waktu nak berbuka puasa. Mudah-mudahan berbuka di syurga. Dan arwah ni sangat suka bila bulan Ramadan sebab dia sangat mencintai puasa sunat. Dan Allah tak temukan dan jadikan Ramadan tahun lepas dan Ramadan yang terakhir. Muslimat, tak ada jaminan langsung kita boleh jumpa Ramadan akan datang ni. Ada orang mati seminggu sebelum, ada sehari sebelum, ada sejam sebelum, ada sejam sebelum waktu maghrib dia mati. Maghrib Ramadan. Sebab itu kena sungguh-sungguh doa. Ya Allah, temukanlah aku dengan Ramadan ni. Kalau Allah takdirkan kita mati sebelum jumpa Ramadan ni, tapi sebab kita nak sangat jumpa Ramadan ni, walaupun kita mati, mudah-mudahan Allah tetap berikan kita umpama kita jumpa Ramadan ni. Kita yang tak mencintai puasa sunat, cinta kita kepada Ramadan tak sebesar cinta Haji Hanifah ni. Sebab Haji Hanifah ni sangat suka puasa, sangat mencintai puasa. Tak tinggal puasa Isnin kami walaupun dalam sakit ke, dalam keadaan dia dah tua, dah umur 70 lebih dah. Dia sangat menantikan Ramadan dan dengan penuh harapan. Jadi kita yang tak besar sangat harapan, bukanlah seorang ahli puasa, bukan ahli siam pun ni. Kurang-kurangnya kita berdoa. Dengan doa tadi. Kalau dok ingat bahasa Arab, bahasa Melayu je. Lepas setiap kali lepas solat fardu, jangan tinggal. Ya Allah, berkatilah saya, Ya Allah, bulan Rajab, bulan Syakban, dan sampaikanlah saya ke bulan Ramadan, Ya Allah. Mohon dengan Allah. Dengan doa sebegitu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah. Terima kasih banyak-banyak. Mohon maaf, lancar derma. Tuan-puan dimati Allah sekalian. Dilancarkan dengan lafaz yang mulia. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya Allah, semoga kita nak lancarkan ni dengan lafaz yang mulia bismillah, dilancarkan tabur derma. Mudah-mudahan semua yang hadir kita boleh beri infak, beri wakaf, boleh derma, yang mana insya-Allah derma ini akan dihantar kepada mangsa gempa bumi di Syria dan juga di Turki, dan untuk gerak kerja dakwah di Malaysia juga, untuk gerak kerja kebajikan di Malaysia juga, kita bagi tahu secara umum. Dan marilah sama-sama kita memberikan sedekah dengan nilai yang kita sayang, bukan yang kita jumlah yang kita tak sayang. RM1 kalau hilang cari dak. Dak cari, tak berialah kita cari mana RM1 tok, tolong cari jap RM1, kita dak cari. Janganlah pula kita beri derma di jalan Allah satu nilai yang kita sendiri tak pandang. Bimbang kita menderma bukan sebab kita cintakan Allah, tapi derma dalam keadaan mencintai dunia. Saya bukan pelakon RM1 bagi orang susah, orang miskin. RM1 tu besar. Bagi orang miskin, orang susah, bagi RM1 besar di sisi nilainya di sisi Allah. Tapi bagi orang yang ada duit, rezeki Allah beri lebih, kena tingkatkanlah nilai sedekah. Sebab takut jadi macam Qabil moden. Qabil bila dia nak beri sedekah, bila Nabi Adam suruh beri sedekah, dia cari yang paling rendah sekali. Lalu Allah tak terima pun sedekah Qabil. Okey, dilancarkan tabung kita. Saya tak nampak ni tabung gerak macam mana ni. Okey, dek, awak tak gerak pada apa, tempat-tempat sepik, awak bagi je beg tu bergerak. Pas-pas je. Cepat sikit, betul tak? Sebab kalau nak tunggu di jalan lalu, dek, awak biar je beg tu bergerak. InsyaAllah tak ada orang ambil. Sebab ada orang nak bagi gelang, ada orang nak bagi cincin, ada orang nak bagi rata, dia malu. Semoga Allah memberikan gandaan yang berganda di akhirat kelak dengan sedekah yang diberikan. Allah akan angkat dosa-dosa kepada yang pemberi sedekah. Allah akan lipat gandakan pahalanya. Allah berikan anak-anak yang soleh. Allah akan berikan syurga firdausnya. Allah gantikan dengan bergunung emas di syurga kelak. InsyaAllah dengan hasil sedekah ibu-ibu muslimat sekalian, Allah angkat segala kesusahan. Allah bukakan jalan-jalan kemudahan. Dah lagi posing. Masya Allah. Saya ni sebenarnya mari hypo dah ni, mari ketah. Sebab dah makan tadi, mari lapar, nampak dah macam pucat, mari ketah dah. Muslimat, terima kasih banyak-banyak. Dan jangan lupa sebelum balik, wajib. Pertama, wajib bagi sedekah dan infak ke masjid ni. Nabi SAW bersabda, sadaqatun burhanu, sedekah adalah saksi dan bukti. Kita mesti bagi bukti cinta kita kepada Allah dengan tinggalkan sedekah di rumah Allah. Biarlah berapa pun ada tabung-tabung tu, wajib kita masukkan. Yang kedua, wajib singgah di gerai Ustazah Asma Harun. Orang kata orang marang ni orang kaya-kaya, betul tak? Betul, kena betul je. Doa. Masya Allah, mudah-mudahan segala barang yang kita bawa boleh dihabiskan. Beli untuk diri sendiri ataupun untuk dihadiahkan. Masya Allah, terima kasih semua. Wabila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak minta maaf banyak-banyak. Saya maring kata dekat Masjid Mane tu, saya kata insya-Allah siapa yang pergi Masjid Mane maring? Oh, ada beberapa orang. Saya kata kalau rasa nak insya-Allah jumpa esok sebab Masjid Mane maring, saya habis je terus